Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-sadiqul masduq kullu ummati yadkhulunal janna illa man aba. Qila wa man ya'ba ya Rasulullah? Wa man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba au kama qala. Yang kita muliakan pengurusi jawatan kuasa pengurusan Masjid Darussalam Kampung Baru beserta dengan seluruh ahli jawatan kuasa pengurusan masjid. Yang kita muliakan juga barisan para imam, petugas-petugas masjid serta sukarelawan masjid. Seterusnya, tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat rahimakumullah. Pertama dan selamanya kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di atas pelbagai nikmat yang telah sedang dan akan kita perolehi daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan seperti yang saya selalu sebut, mudah-mudahan kita mampu untuk menerjemahkan rasa bersyukur dalam hati kita ini terhadap pelbagai nikmat yang telah kita perolehi daripada Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk kita melakukan amal-amal soleh ataupun kembali beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi saya ulangkan bahawa itu adalah upaya kita untuk menerjemahkan rasa berterima kasihnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana telah menganugerahi kita, memberikan kepada kita pelbagai nikmat daripada kecil sampailah kita belia, kita dewasa, bahkan ada di antara kita dah sampai ke usia emas masih lagi dia menerima pelbagai nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat rahimakumullah, meneruskan program kita pada tika dan saat ini iaitu bimbingan solat lengkap. Jadi insyaAllah kita masih lagi membicarakan berkenaan dengan rukun solat ataupun rukun sembahyang. Sebagai mukadimah pada malam ini saya nak mengulang sedikit berkenaan dengan apa yang kaitan dengan rukun solat ataupun rukun sembahyang. Sebab masih ada lagi yang belum jelas, masih ada lagi yang bertanya kepada saya, Ustaz, minggu lepas Ustaz ada nyebut rukun sembahyang, rukun solat tu ada 3 dipecah kepada 13. Kami keliru. Apa maksud kita? Dah disentuh pada minggu lepas bahawa rukun solat itu 3 dipecah menjadi 13. Yang pertama rukun qalbi, yang kedua rukun fi'li, yang ketiga rukun qauli. Yang dimaksudkan dengan rukun, saya ulangi, perkara yang mesti ada di dalam solat. Maknanya mesti ada benda ya si dikira solat ataupun solatnya si sah. Baik. Rukun ada 3 iaitu rukun qalbi, rukun fi'li dan rukun qauli. Apa yang dimaksudkan dengan rukun qalbi adalah rukun yang bersangkutan dengan hati. Apa yang dimaksudkan dengan rukun fi'li iaitu rukun yang bersangkutan dengan perbuatan ataupun gerakan-gerakan di dalam solat. Dan seterusnya yang dimaksudkan dengan rukun qauli pula adalah perkara-perkara yang bersangkutan dengan apa yang kita lafazkan, apa yang kita sebut, apa yang kita baca di dalam solat kita. Maknanya benda 3 ini mesti ada. Rukun qalbi, rukun fi'li, rukun qauli. Benda yang pertama adalah rukun qalbi. Rukun qauli iaitu yang maksudnya benda itu mesti ada di dalam hati ataupun hadir di dalam hati kita, iaitu berkenaan dengan niat. Niat adalah rukun di dalam solat yang mesti ada.
niat mesti ada di dalam tiap-tiap amalan. Apa juga amalan itu tergantung pada niat, termasuk juga berkenaan dengan solat. Maka yang pertama adalah rukun qalbi, niat itu mesti ada di dalam hati kita. Itu maksudnya. Okey, yang dimaksudkan pula dengan rukun fi'li. Rukun fi'li adalah rukun perbuatan. Rukun perbuatan apa yang kita buat ataupun gerakan-gerakan yang ada di dalam solat. InsyaAllah tak perlu mic kot, boleh dengar. Maknanya rukun fi'li, rukun perbuatan ataupun gerakan-gerakan yang wajib yang mesti kita lakukan ketika kita mendirikan solat. Contohnya boleh dikatakan bagi pada 3 lah. Kita berdiri tegak, kita rukuk, kemudian kita sujud. Ditambah lagi dengan duduk di antara dua sujud. Itu adalah merupakan rukun fi'li, rukun perbuatan ataupun rukun yang melibatkan gerakan-gerakan di dalam solat. Okey, saya ulangi tadi. Rukun yang pertama, rukun qalbi, hati, yang bersangkutan dengan hati, iaitu niat. Niat letaknya di dalam hati. Kita mengulang kaji lagi Dah tahu dah sebenarnya, tapi itu untuk memperkukuhkan kepahaman kita. Baik. Kemudian yang kedua tadi rukun fi'li, perbuatan ataupun gerakan-gerakan di dalam solat. Maknanya perbuatan ataupun gerakan-gerakan ini mesti ada di dalam kita mendirikan solat. Kalau tidak ada maka tidak sahlah solat kita. Yang ketiga, rukun yang ketiga adalah rukun qauli. Rukun qauli adalah perkara-perkara yang wajib, yang mesti kita sebut, yang mesti kita lafazkan ketika kita mendirikan solat. Apa contohnya? Takbiratul ihram, membaca al-Fatihah, kemudian membaca tahiyat akhir, memberi salam. InsyaAllah kita akan perincikan lagi di pertemuan pada malam ini, insyaAllah. Ini sekadar nak mengulangi sebab masih lagi yang kurang jelas, masih lagi yang keliru. Saya ulangi, ada yang bertanya, Ustaz, kita madah rukun mula-mula kita madah 13, tiba-tiba kita madah ada 3 lagi. 3 itu adalah cabang besarnya, dipecah lagi menjadi 13 kepada rukun-rukun yang akan kita kupas, yang akan kita bicarakan pada pertemuan malam ini, insyaAllah. Baik. Kita telah pun pergi ke rukun yang kelima. Rukun yang kelima, setelah rukun yang keempat membaca Al-Fatihah, kemudian rukunnya kelima. Rukun kelima iaitu rukuk. Rukuk serta tumakninah. Rukuk serta tumakninah pun dah kita sentuh pada minggu lepas. Ini sekadar nak mengulangi. Baik, di sini adalah dalil. Dalil kita disuruh untuk rukuk. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Dan dirikanlah kamu akan solat dan keluarkan zakat dan rukuklah kamu bersama orang-orang yang rukuk. Dengar betul-betul, bersama dengan orang-orang yang rukuk, bukan orang yang rokok. Orang yang rokok lain. Si disuruh pun pandai-pandai kita orang. Sekolah rendah pun dah pandai merokok. Rukuk. Baik. Dah kita sentuh pada minggu lepas. Kemudian ini dalil. Sumarka hatta tatma'inna raqi'an. Ini adalah dalil kita bukan sekadar diminta untuk rukuk, tetapi harus disertai dengan tamakninah. Itu kita bertenang. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada seorang lelaki yang tidak sempurna solatnya, kemudian kamu rukuk sehinggalah kamu betul-betul tenang dalam rukukmu itu. Tengok. Kita bukan sekadar rukuk di dalam solat, tetapi kita dituntut, bahkan diwajibkan untuk tenang dalam kita melakukan rukuk. Si boleh sengaut-sengaut. Sebab seperti yang saya sebut di pertemuan lepas, ada juga saya nangga. Ada juga saya melihat orang ni cincai-cincai ajaknya rokok. Sembarangan ajaknya rokok. Asal rokok. Kalau kita nangga dalam YouTube kan, dalam YouTube.
memang orang mengatakan di Indonesia lah, laju. Lajunya rukuk ya, sembahyang tarawih. Faham je lah. Kalau ilmu yang kita pelajari, memang rukuk yang begitu bukan rukuk yang sepatutnya. Maknanya mereka rukuk tetapi tidak disertai dengan tumakninah. Padahal kalau menurut mazhab Syafi'i, kita dituntut, kita disuruh untuk rukuk disertakan dengan tumakninah. Baik. Saya ulangi, bagaimana kita rukuk? Syarat sah rukuk. Kita ulangi, rukuk pun ada syarat juga. Macam kita merokok pun ada syarat. Syarat pertama mesti ada rokok, kedua mesti ada api, ketiga mesti ada orang merokok. Ya rokok lah. Yang sunat-sunat merokok, boleh beli, boleh minta. Boleh curi, jangan. Syarat sah rukuk. Baik. Yang pertama disebut di sini, tapak tangan betul-betul memegang lutut. Memegang apa? Memegang lutut, bukan memegang pinggang, bukan memegang betis. Tapak tangan betul-betul memegang lutut. Tengok. Kemudian bahagian belakang lurus ketika tunduk rukuk. Bahagian belakang, ini bahagian belakang. Apa maksud bahagian belakang lurus? Belakangnya dengan kepalanya lebih kurang sama level. Sama level. Lepas ni saya tunjukkan contoh yang tidak sama level. Ini yang sama level, insya-Allah kita tunjukkan yang tidak sama level lepas ni. Tengok. Maksud yang kedua, bahagian belakang lurus ketika tunduk rukuk. Lurus maksudnya bahagian punggung, belakang, kepala lebih kurang. Lebih kurang. Dalam arti kata lain, mun kita engkah air, engkah cawan, engkah pinggan, nya si akan tumpah, si akan menggelong. So, tang steady je. Mun ke laptop tu, dapat kita angkat laptop di atas ya. Baik, okay. Kemudian tidak berniat ketika tunduk melainkan rukuk semata-mata kerana Allah. Dah disebut di minggu lepas. Kita rukuk semata-mata nak rukuk, bukan kena yang lain. Seperti yang saya katakan di pertemuan yang lepas kan. Especially kalau hari raya, bulan puasa. Dalam bulan puasa, kanak-kanak biasanya kan main. Bila dia main kejar, main polis pencuri. Bila dia masuk sembahyang, tiba-tiba dia Dia nak escape, dia nak lari daripada kawan dia pun rokok. Dia rokok main-main, bukan kerana Allah tapi rokok main. Ataupun dia rokok kerana nak mengelak. Tiba-tiba ada binatang terbang, dia mengelak. Dia rokok itu dia nak mengelak ke rokok kerana Allah Ta'ala? Dia rokok kerana nak mengelak binatang tu. Rokok macam itu tidak boleh. Kadang-kadang kan ada kumbang kah, ada apa kah? Ada binatang lah terbang. Dia pun tunduk dia sujud. Padahal dia bukan berniat untuk rokok, tapi untuk mengelak daripada bertembung ataupun dilanggar oleh binatang yang terbang. Jadi ingat tidak berniat ketika tunduk melainkan rukuk semata-mata kerana Allah. Sebab itulah saya sebutkan ada 3 gerakan utama di dalam solat. 3 gerakan utama di dalam solat, mungkin tuan-tuan masih ingat. Yang pertama berdiri, yang kedua rukuk, yang ketiga sujud. Apa maksud berdiri? Maksudnya berdiri, ya Allah ya Tuhanku, aku datang kepadamu ya Allah, aku menyerah diri kepadamu ya Allah. Kita berdiri maksudnya kita menyerah diri kepada Allah. Kita menyerah diri kepada Allah. Itu maksud kita berdiri. Baik. Okey. Itu yang pertama. Saya ulangi, bila kita berdiri nak solat, maksudnya kita, ya Allah ya Tuhanku, tu aku datang ya Allah. Tu aku datang ya Allah. Aku datang menyerah diri kepadamu ya Allah. Perintahkan apa ajak ya Allah. Perintahkan apa ajak ya Allah, aku akan ikut. Dalam solat banyak sih perintah Allah. Allah kata jangan bergerak sembarangan. Boleh sih kita dalam solat bergerak sembarangan? Si boleh. Ya? Tadi bunyi lah.
Maaf rancangan Tegala sebentar. Baik. Yang pertama saya ulangi, bila kita berdiri maksudnya kita datang kepada Allah untuk menyerah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan maksud, dengan hasrat bahwa kita patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Di dalam solat pun ada perintah Allah sih. Ada. Allah kata jangan kita orang berdiri bergerak sembarangan. Jangan kita orang bercakap sembarangan. Ikut aturan di dalam solat. Maknanya kita datang menyerah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Si boleh kita berdiri, kita buat parat ni pun. Si boleh. Si boleh. Kita mesti ikut apa yang Allah perintah. Maknanya kita berdiri. Kita menyerah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita rukuk. Apa maksud kita rukuk? Masih ingat? Apa maksud kita rukuk? Maksud kita rukuk adalah kita merendah diri kepada Allah. Kita rukuk, maksudnya ya Allah ya Tuhanku, aku merendah diri kepadamu ya Allah. Itu maksud rukuk. Demikianlah tadi, kita tidak boleh rukuk. Maksudnya kita tidak boleh turun melainkan dengan niat kita merendah diri kepada Allah. Clear? Kita berdiri, kita menyerah diri, kita rukuk, kita merendah diri. Kita sujud apa maksudnya? Sujud maksudnya kita menghinakan diri kita kepada Allah. Bila kita sujud maknanya kita menghinakan diri. Kita bukan siapa-siapa. Kita hina sehina-hinanya di hadapan Allah. Itulah dimasukkan 3 gerakan utama. Berdiri, menyerah diri, rukuk, kita merendahkan diri, sujud kita menghinakan diri. Baik, diulangi. Baik. Tidak berniat ketika tunduk melainkan rukuk semata-mata kerana Allah. Okey. Itu maksudnya tadi, kita bukan saja-saja kita nak rukuk, tetapi niat kita nak rukuk, niat kita nak merendahkan diri kepada Allah. Okey. Tomak ninah, tenang dan tertib ketika rukuk. Rukuk tu sebab ialah kita amat dianjurkan lamakan sikit ketika kita rukuk. Sama ada kita sembahyang sendirian ataupun kita sembahyang berjemaah, lamakan sikit rukuk. Lama ya silah lama gila, beberapa saat sahaja. Terima kasih. Baik, terima kasih. Lama dalam rukuk maksudnya siklah terlalu lama sampai seminit. Si ada orang nak rukuk sampai seminit nak. Beberapa saat sehingga kita tenang. Baik. Okey. Tengok. Masih lagi rukun yang kelima, rukuk serta tumak ninah. Cara rukuk yang betul disebutnya dia. Tengok. Punggung lebih kurang kepala punggung. Ya. Tangan di lutut, kaki menghadap kiblat, mata tengok. Mata ke tempat sujud tengok. Tengok. Cara rukuk yang tidak tepat. Ini cara rukuk yang tidak tepat tengok. Punggung dengan kepala dapat menggelonsor. Macam tu dingkah air. Dingkah bola menggelonsor sih. Menggelonsor kan sebabnya si belen. Si level. Tengok. Kemudian tangan memegang betis, bukan memegang lutut. Okey. Yang kedua, contoh yang kedua, tu kepala tinggi. Ini tadi punggung yang tinggi, ini tadi kepala yang tinggi. Memegang paha, ini memegang betis, ini memegang paha. Ini cara rukuk yang tidak tepat. Kalau kita memang ada masalah weight kita kah, kegemukan kah, ataupun ada sakit kah, ada keuzuran kah, itu dimaafkan. Itu dimaafkan. Tapi kalau kita sehat walafiat, badan kita pun okey, kita maknanya kita dapat rukuk dengan sempurna, masih juga kita buat macam tu, itu kita telah boleh dikatakan mengurangkan kesempurnaan solat. Mengurangkan kesempurnaan solat, kita khawatir solat kita menjadi tidak sah.
Kerana apa? Kerana kita tidak rukuk, tidak solat sesuai menurut apa yang telah diperintahkan, yang ditunjukkan, dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey ya? Next. Baik. Rukun yang kelima, kita pergi kepada rukun yang keenam. I'tidal serta tamakninah. Rukuk, i'tidal. I'tidal serta tamakninah. Baik. Disebutkan di sini i'tidal serta tamakninah yaitu berdiri yang memisahkan di antara rukuk dan sujud. Ini rukuk. Ini sujud. Saya ulangi, rukuk, sujud. Yang memisahkan di antara rukuk dan sujud adalah tamakninah, yaitu berdiri yang memisahkan di antara rukuk dan sujud. Sumarka hatta ta'dil qa'iman. Ta'dil qa'iman. Kemudian bangun daripada rukuk dan berdiri tegak sehingga setiap tulang kembali ke tempatnya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Ini Pak, ini dalil juga. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha menyatakan bahawa Rasulullah SAW apabila mengangkat kepalanya daripada rukuk, baginda tidak akan terus sujud kecuali setelah baginda berada dalam keadaan betul-betul tegak. Rukuk, Nabi rukuk, kemudian baginda tidak terus sujud melainkan berdiri dalam keadaan betul-betul tegak, betul-betul tegak. Sebab ini saya berpandukan dalam mazhab Syafi'i saja. Mazhab lain saya tidak sentuh. Mazhab lain saya tidak sentuh. Sebab ada mazhab lain yang sembahyang laju. Ada laju, itu mazhab lain. Tapi yang kita fokuskan pada malam ini adalah mazhab Syafi'i saja. Bila kita rukuk, i'tidalnya berdiri dengan sempurna, tenang, baru kita teruskan dengan sujud. Baik. Syarat sah i'tidal. I'tidal pun ada syarat sah juga, bukannya sembarang-barang. Baik. Masih lagi rukun yang keenam, i'tidal serta tamakninah. Syarat sah i'tidal. Yang pertama, tidak meniatkan perbuatan i'tidal melainkan untuk ibadah kepada Allah. Kita rukuk tadi kan, kita rukuk, kita mesti bangun, i'tidal mesti kena Allah. Contohnya kita orang dipantulkan, katakanlah belum ada pagar di luar tu, kita rukuk, tiba-tiba berbum, kita dengar bunyi bising depan kita sembayangkan. Aksiden kah, ada motosikal rebah kah, ada biak tergugur kah, kita lalu angkat muka. Kita angkat muka ya, i'tidal kah nak nangga aksiden? Faham? Jadi kita angkat muka tu bukan i'tidal, tetapi kita nangga apa hal teh? Kita nangga apa yang berlaku. Jadi macamnya si boleh. Kerana kita mesti meniatkan untuk bangkit i'tidal semata-mata kerana Allah, kerana mematuhi perintah Allah, kerana memenuhi tuntutan rukun di dalam solat. Bukan kita bangun nanti kena ada hal. Macam kami orang di pondok, pernah di pondok lah, pokok durian, pung, bunyi durian guguk, angkat juga kepala. Kadang-kadang saya ulangi bila dengar depannya ada biak guguk kah, ada motosikal rebah kah, ada apa-apa benda yang mengganggu kita mengangkat kepala. Ketika kita mengangkat kepala ya, kita pun tahu niat kita, niat nak tengok kejadian yang berlaku ataupun kita niat kita nak i'tidal. Okey. Syarat sah yang pertama, tidak meniatkan perbuatan i'tidal melainkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya kita bangun i'tidal kerana kita nak memenuhi rukun solat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Yang kedua, hendaklah tamakninah, bertenang ketika i'tidal paling kurang dengan kadar bacaan satu tasbih. Nyasi lama. Ya. Sami'allahu liman hamidah. Ilaj 1 2 3, bum, turun. Sekejap tak? Terlalu sekejap. Mun nak sekejap biarpun kita si mampu nak mula tergesa-gesa nak pergi sini kita. Bukan main lagi.
takbiratul ihram. Allahu akbar. Apa maksud Allahu akbar? Apa maksud Allahu akbar? Hah? Apa maksud Allahu akbar? Ya, artinya. Checkmate juga nak tanya ya. Erti dengan maksud dua benda yang berbeza. Saya beri contoh mak dah. Saya beri contoh. Adik, dok kita tak. Tak. Apa erti kaki bangku? Apa erti kaki bangku? Si pandai main bola. Apa erti kaki bangku? Apa erti kaki bangku? Ya memang salah jawapannya. Kaki bangku lah, tu kaki bangku. Mun saya maksud apa maksud kaki bangku? Kini tu kan ada meja kan, meja yang ada badannya, kakinya berpisahkan. Ni badan meja tu ada, ni kakinya. Kaki bangku, memang kaki bangku. Mun saya madah, kan kita selalu madah, orang yang si pandai bersukan, main bola kah, main badminton kah, main tako kah, main apa aja, kaki bangku. Itu maksud, bukan erti yang lain. Mun madah, okey. Kelak petang kelak mun kita orang free kelak, tolong potong kaki bangku. Apa yang kita faham? Memang potong kaki bangku. Apa dipotong kita? Cari siapa si pandai main bol, potong kaki. Fungsi madah kan. Kami udah ngatur bangku ya, seat level bangku ya. Petang kelak kita orang potong kaki bangku, memang potong kaki bangku kan? Kaki apa dipotong kita? Mun maksud kaki bangku baru si pandai main bol, si pandai main tako, si pandai main futsal, si pandai main semua sportnya si pandai. Kecuali sikit sport kan dia pandai. Sport apa? Sport toto. Ya sudah ya guru-guru aja lah. Guru aja. Lalu ke lain cerita kita tu dek. Ya, reti dengan maksud dua benda yang kena faham betul lah. Yang gelak. Gelak. Lalu lain gitu. Hendaklah tamaknina ketika hendaklah tamaknina bertenang ketika i'tidal paling kurang dengan kadar bacaan satu tasbih. Tu kita bila kita rukuk sami'allahu liman hamidah. Apa kadarnya? Subhanallah. Satu alif. Subhanallah. Subha dua alif. Subhanallah dua alif. Kira 4 ataupun 5 harakat. 4 ataupun 5 harakat. Sami'allahu liman hamidah. Subhanallah. Jangan kita menyebut subhanallah ya kadar kiraan ada subhanallah. Baru kita rukuk. Okey ya. Tidak boleh berdiri terlalu lama ketika i'tidal. Tidak boleh berdiri terlalu lama ketika i'tidal. Jangan lama gila. I'tidal. Agak-agaklah. Paling pun 4 ataupun 5 harakat. Macam ni 4-5 harakat. Tanyakan pengurusi. Nya pandai ngajar Quran, nya tahulah. 4 ataupun 5 harakat. Kelak kita akan detail lagi ya. Baik. Cara i'tidal yang salah. Macam tu jaranglah. Memang jarang orang buang tabiat sembahyang. Memang jarang Si pernah lah kita nanggar orang sembahyang. Kecuali demiak mangkali ya. Baik. Okey. Syarat sah i'tidal clear semua. Okey. Kita pergi tu. Okey. Rukun yang ketujuh. Sujud serta tamakninah. Sujud serta tamakninah, saya nak menyebut sedikit berkenaan dengan sujud. Seperti yang saya katakan tadi, gerakan utama dalam solat yang ada 3, iaitu berdiri, rukuk dan sujud. Berdiri maksudnya kita menyerah diri kepada Allah. Ya Allah, aku datang kepadamu ya Allah, menyerah diri, perintahkanlah apa yang engkau nak perintahkan. Okey. Yang kedua, kita rukuk, berarti kita merendahkan diri. Sujud berarti kita menghinakan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini dalilnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu. Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah dan sujudlah kamu. Ini dalilnya. Atau sama juga dalil hadisnya lah. Okay? Baik. Syarat sah sujud.
Sujud pun ada syarat sah juga, bukan membantai-bantai aja. Okey, tengok. Dahi terdedah ketika menyentuhnya ke tempat sujud. Saya ulangi betul-betul. Tu kita belajar mazhab Syafi'i aja. Walaupun mazhab lain madah boleh. Mazhab lain tolak ke tepi dulu. Mun kita orang Nangga, especially siapa yang berpeluang pergi Mekah, Madinah, nya akan jumpalah. Sujud kadang-kadang berlapis, kadang-kadang tutup. Bertutup. Kita tolak ke tepi pandanglah, kita fokus dengan mazhab Syafi'i ya. Dahi terdedah ketika menyentuhnya ke tempat sujud. Saya pernah Nangga, minta maaf lah, Nangga geng dak Syiah. Pakai dahi tu. Munnya si adat apa nak duit lagi apa? Batu bulat tanah. Kadang-kadang dia pakai tangan. Nya rela sujud di dia tangannya daripada sujud di tile ataupun di kapet. Baik. Dahi terdedah ketika menyentuhnya ke tempat sujud. Yang kedua, pastikan sujud di atas 7 anggota. 7 anggota. Yang pertama, dahi serta hidung. Dahi serta hidung. Baik. Yang kedua, 2 tapak tangan, 2 lutut, 2 hujung jari. 2 hujung jari tu kami Nangga, pernah Nangga tu. Disuruh tu, bukan saya nak mengampu cik lah. Memang si pernah saya Nangga. Aduh. Cerita disuruh kami orang. Masih lagi yang bermain-main dah tua bangka pun masih main juga. Bila dia sujud ujung jarinya si disentuhin dah. Si disentuhnya lantai. Ada juga. Nak kata si belajar. Lejuk dah saya ngajar. Tetapi iyalah sebagian orang baik meninggikan bahagian punggung lebih daripada kepala. Kelak kita tunjuk punggung tinggi daripada kepala. Si ada cerita orang tu yang sujud kepala walaupun dia semen, wujud saya ada. Bukan cerita orang berguru tu bila sempit sembahyang dia ada tiang. Sebenarnya sujud Allahu Akbar. Tapi dia guru orang ajarlah saya dah pernah berlaku meninggikan bahagian punggung lebih daripada kepala. Okey, tidak sujud. Aduh, kena saya nangga di situ ada. Tidak sujud di atas pakaian yang bersambung dengan badan. Tidak sujud di atas pakaian yang bersambung dengan badan. Kadang-kadang ada sebagian orang Arab kan yang pakai serban bersambung badan. Yang kadang-kadang apa namanya? Lekat apa dah? Ya. Bersambung tiba-tiba pop. Sujud si boleh si boleh. Dan mazhab Syafi'i lah si boleh. Kemudian kalau perempuan yang pakai telekung yang besar gila, kadang-kadang telekung kan, telekung ataupun kita pakai sal lebih. Bilanya terdampar depan kita si boleh sujud. Kena sujud juga kita kena alih. Kadang-kadang kita pakai necktie kan, necktie tiba-tiba jadi necktie besar. Bilanya terdepan terdampar depan kita si boleh sujud di atas necktie ya. Baik. Tidak meniatkan sujud melainkan semata-mata kepada Allah sahaja. Sujud pun sama juga. Tu biasanya nembiaklah. Tengahnya sembahyang, tiba-tiba kawannya melimpas. Kawan action lalu sujudnya. Action sujudnya nak nampak mukanya. Ya. Orang tua si pernah mula benda macam bialah. Orang tua si pernah mula benda macam dia. Kecuali nya nangga orang dek dah 2 tahun ya berhutang kali. Cik bayar. Tangan tiba-tiba nya nangga orang yang berhutang melimpas. Lalu sujud. Ya pun si pernah berlaku Baik. Tidak meniatkan sujud melainkan semata-mata kepada Allah. Okey, yang keenam, tamak ninah. Bertenang ketika sujud paling kurang dengan kadar 1 tasbih. Pun sama juga 5 harakat. Subhanallah. Relax kejap. Ni tak sengaut ada keperluan kita si dapat sujud lama-lama dibolehkan, tetapi jangan kurang daripada 1 tasbih. Subhanallah, bukan subhanallah, bukan subhanallah. Boleh subhanallah. Kadang-kadang sebabnya lah kita bila nego dalam sembahyang pun subhanallah. Ni boleh sebenarnya subhanallah. Kena 1 alif ya, 2 alif
dan 5 harakat subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kadang-kadang kita negur macam ni, subhanallah, subhanallah, tegur dengan tenang, subhanallah, 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 subhanallah. Nya negur macam ni orang terkejut je. Padahal kita si digalakkan negur orang silap dalam keadaan kita terkejut, nya pun boleh jadi terkejut. Subhanallah dengan tenang. Baik. Kita ambil contoh Tamak nina. Okey, menekan dahi ke tempat sujud. Kita digalakkan untuk menekan sedikit, bukan menekan sampai cengkek dahi kita si. Menekan sedikit, dahi tekan. Tanda penghinaan kita, tekan. Tekan sikit. Tekankan sikit dahi kita ke tempat sujud. Agak-agaklah kita pun jangan tekan kuat gila tapi kita pun jadi khusyuk. Tekankan sedikit. Baik. Baik. Tenangkan sikit. Okey. Saya rasa cukuplah. Kelak nyambung sambung minggu depan. InsyaAllah. Jadi kelak kita nyambung lagi berkenaan dengan rukun yang ketujuh tu. Cuma kita kena perlu faham syarat sah sujud. Saya ulangi sekali lagi. Syarat sah sujud yang pertama, dahi terdedah ketika menyentuhnya tempat sujud. Maksud dahi terdedah tu si ada apa-apa. Rambut si ada, benang si ada, topi si ada, songkok si ada, kain si ada. Dahi terdedah ketika menyentuhnya tempat sujud. Pastikan sujud di atas 7 anggota. Okey. Meninggikan punggung lebih dari kepala. Tidak sujud di atas pakaian yang bersambung dengan badan. Tidak meniatkan sujud melainkan semata-mata kepada Allah sahaja. Tamak-ninah, yakni bertenang ketika sujud paling kurang dengan kadar 1 tasbih. Subhanallah. Okey. Kemudian menekan dahi ke tempat sujud. Okey. Terima kasih di atas segala perhatian. Mohon maaf di atas segala kekurangan. Yang baik dan benar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kurang tepat kelemahan saya sendiri. Tuan-tuan ada masalah, saya sedia untuk dikritik, saya sedia untuk diperbetulkan kalau ada betul perkara yang betul. Tapi jangan sebagian orang yang membetulkan saya dari belakang, nya betul-betul dari belakang. Ni dapat saya nak menerangkan kan, nya betul-betul dari belakang. Dari belakang maksudnya ni, orang nun tahu ustaz bla 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 nya madah. Ya, saya dengar daripada kita. Dua kemungkinan. Benarkan isi orang yang betul-betul. Satu. Yang kedua, mun saya mendengar pada kita. Macam ni saya dah explain dengannya. Jadi munnya berkelakar, nya betul-betul depan saya, sama adanya mengkritik pandangan saya ataupun yang membetulkan, ya kita boleh berbincang. Mungkin ni ada orang si salah kan, si ada orang yang si salah. Jadi mungkin saya salah, mungkin saya silap. Tuan-tuan membetulkan, insya-Allah sama-sama dapat meluruskan ilmu yang ada pada diri kita. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.